Mari kita bina rumah di taman syurga. Itulah ganjaran hebat yang dijanjikan oleh Allah buat mereka yang menderma untuk membina masjid. Ayo saudara-saudari, mari kita bina rumah-rumah di syurga buat semua ahli keluarga kita. Ayo bersama kita bantu realisasikan hasrat para penduduk sekitar Bandar Mahkota Ceras dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan masjid ini. Masjid Bandar Mahkota Ceras ini akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan yang bakal memberi manfaat kepada beribu umat Islam sekitar kawasan ini. Berinfaklah untuk bina masjid ini walaupun hanya RM10. Semoga Allah balas dengan ganjaran yang amat hebat buat saudara dan saudari sekalian. Berinfaklah ke jalan Allah sekarang. Infak untuk dapatkan pahala. Itu topik kita sekarang ini untuk kita nak berbicara berkaitan dengan sedekah, wakaf ataupun kita panggil sebagai infak, dan kita bawakan kepada anda di studio kita pada hari ini iaitu Imam Muda Hassan, itulah jurucakap Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Wah, berkuning kita hari ini ya. Subhanallah. Cerah sikit. Cerah sikit. Subhanallah. Ustaz, kita nak berbicara berkaitan dengan Masjid Bandar Mahkota Ceras ini, Masjid Asy-Syakirin. Tapi sebelum daripada itu Ustaz, mungkin kita nak cerita berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh kita alirkan pahalanya walaupun kita dah pergi meninggalkan dunia. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah, amma ba'd. Ustaz Izmir, seterusnya penonton TV Al-Jerah, assalamualaikum yang dikasihi sekalian. Insya-Allah bila kita sebut tentang amalan infak ini, yang kita pun dah acap kali kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqatta amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yantafi'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Bila mati anak Adam akan terputuslah keseluruhan amalannya melainkan tiga perkara. Yang pertamanya disebut sedekah jariah. Maknanya Nabi mendahulukan sedekah jariah, maknanya sedekah yang berjalan, sedekah yang bersifat kekal, ataupun kita boleh sebut juga sebagai infak ataupun wakaf. Ya, yang mana ianya sifatnya kekal, dan masya-Allah walaupun kita duduk di alam barzakh, alam kubur, masih berjalan pahala itu, ya. Saya kira antara wakaf ataupun sedekah infak yang terbaik ialah kita membina masjid. Kenapa? Kerana Nabi pun ada sebut, ya, siapa yang membina masjid rumah Allah di atas muka bumi ni, Allah bina baginya semisal di dalam syurga kelak. Jadi makna katanya hebatnya mendirikan masjid. Sebab apa penonton yang dirahmati Allah? Kerana di dalam masjid inilah tempat mereka beribadat. Di dalam masjid inilah tempat mereka mengaji Quran. Kan ada hadis Nabi sebut wa yatadarasuna bainahum, orang yang mengaji Quran dalam masjid, yang saling mengajar mempelajari Al-Quran ni, baca Quran, malaikat akan mengerumuni mereka, ya. Malaikat akan bersama dengan mereka. Maknanya disebut siapa yang mengaji dalam masjid. Jadi menunjukkan kelebihan masjid itu sendiri. Dan bayangkan kalau orang akad nikah pun di masjid juga kan. Alhamdulillah, maknanya mereka mendirikan masjid, orang kata mendirikan masjid pun di masjid. Jadi makna katanya banyak kelebihan. Sebab tu orang yang membina masjid ini kelebihan dia besar. Walaupun duduk di alam barzakh sekalipun, dia tetap menikmati keindahan, kenikmatan di dalam kubur. Masya-Allah, ya. Itu sedekah jariah. Selain daripada dua tadi tu, iaitu kata apa? Ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh. Tapi nak sebut kat situ sedekah jariah yang diberikan keutamaan nombor satu yang Nabi sebut. Penonton TV Al-Jerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebenarnya banyak kelebihan infak ini. Antaranya kalau kita boleh lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi, orang yang menginfak ini, yang memberikan sedekah ni, seperti orang kata apa, dapat menghapuskan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi kita banyak dosa, ya, banyak dosa tuan-tuan dan puan. Begitu juga hadis yang lain Nabi sebut manaqasat sadaqah mim malin, tidak mengurang sedikit pun sedekah itu dengan harta kita, ya. Jadi tak akan berkurang, bahkan sentiasa menambah. Sebab tu penonton yang dirahmati oleh Ustaz Izmir kan, saya ada satu hari tu ada seorang hamba Allah tanya saya, anak dia masuk ICU, anak dia tak sihat. Jadi dia pun dah runsing, libang-libu sebulan. Dia kata, apa yang akak boleh buat ni, Ustaz? Dia kata,
Cuma saya kata kalau diikut hadis Nabi kata ialah kita ikhtiar, tapi salah satu hadis Nabi sebut sedekah itu boleh mengubati penyakit kan. Ini hadis yang masyhur juga iaitu da'u mardakum bisadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah kan. Maka saya kata buatlah sedekah, infak, wakaf dan sebagainya, tapi dengan betul-betul ikhlas niat kerana Allah. Jadi dia pun menangis-nangis sebab dia ialah siapa tak anak sakit kan, masuk ICU pula. Saya pun risau juga kan. Jadi kita sama-sama dalam samping itu kita berdoa dan kita minta supaya sedekah itu boleh mengubati penyakit kata Nabi. Jadi yakin dan kita mohon pada Allah ya. Jadi saya kata sedekah tu kerana Allah, jangan kerana sedekah tu kita harap anak kita sedekah, anak kita tu sihat, tapi buat kerana Allah. Jadi dia pun buat, alhamdulillah saya dapat berita 2-3 hari tu anak dia dah keluar daripada ICU. Insya-Allah kita pun tak tahulah apa kelebihan, tapi nak katanya itulah antara fadilat bersedekah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi penonton yang dirahmati Allah sekalian, balik cerita tentang masjid masjid Bandar Mahkota Masjid Asy-Syakirin. Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Dulunya Ustaz Izmin dan penonton sekalian, ini tapak surau. Tadi tengok dekat video tadi kan? Surau Asy-Syakirin. Di Seksyen 1 Bandar Mahkota Ceras. Sekarang ni kerana pendekat sudah makin padat, maklum kan. Mula kita buat surau, tapi maklum di bandar KL ni makin tambah rumah, makin ramai orang. Maka dah situ jadi padat. So maknanya dekat situ ahli jawatan kuasa kita dah berpakat untuk kita bina satu kompleks, sebab tu namanya kompleks Masjid Asy-Syakirin, sebab kita nak jadikan one stop center untuk masyarakat setempat. Dekat situlah mereka nak buat kenduri-kendara, dekat situlah rumah ibadatnya, dekat situlah ada tadika yang kita nak bangun, ada quarters. Maknanya dekat situ kita punya pusat center masyarakat setempat. Dia apa-apa pun aktiviti kemasyarakatan di situ. Lepas tu masjid kita akan naik taraf daripada surau pergi kepada kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Letaknya di Seksyen 1 Bandar Mahkota Ceras, Selangor. Jadi untuk makluman penonton sekalian, kos keseluruhan untuk bina masjid ni sebanyak RM27 juta. Masya-Allah. Ya, 27 juta itu banyaklah juga kan. Tapi dengan kos hari ni yang mencanak naiknya, kita kata kos tu tak mana pun insya-Allah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, setakat ini yang kita dah terkumpul 5.3 juta ya. Jadi kita memerlukan dana kos sumbangan infak orang ramai dalam jumlah 21.6 juta lagi. Jadi kami sangat mengharaplah ya kepada penonton sekalian, ataupun mungkin mereka yang ahli korporat ataupun yang nak bayar zakat dan sebagainya, boleh kontaklah kepada tuan pengerusi kita, Ustaz Wan, pengerusi untuk Masjid Asy-Syakirin ni, 019 369 7817 ya. Ada tertera tu boleh ambil snap, ambil gambar, ataupun yang tengok Facebook TV Al-Jirah boleh screenshot kat situ. Boleh juga layari www.masjidassyakirinbmc.com. BMC tu Bandar Mahkota Ceras lah ya. Ataupun boleh tengok di kami punya Facebook Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Ataupun terus nak bertindak sekarang, nak buat baik jangan tangguh-tangguh, dia kena cepat. Boleh terus ke akaun Maybank JK, iaitu Jawatan Kuasa Penaja Pembinaan Masjid Asy-Syakirin. Antaranya boleh tengok dekat tertera di kaca TV. Akaun Maybank 562384539574. Ya, insya-Allah tuan-tuan dan puan, bila siap masjid ni akan memuatkan 3,000 hingga 5,000 orang jemaah. Ramai tu ya. Jadi insya-Allah, sebab tu kita namanya kompleks, dia besarlah. Jadi dalam 3,000 ke 5,000 jemaah, dan insya-Allah kita ada ruang solat, ada dewan serbaguna, ada bilik pengurusan jenazah, ada bilik syarahan, ada tadika yang insya-Allah kita bina, ada quarters untuk imam, pegawai masjid pun kita ada bina juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jom saya nak mengajak kepada semua untuk sama-sama kita berinfak, kita berwakaf. Jangan lepaskan peluang ni. Saya nak beritahu pada saya dan kita semua, bila buat baik ni jangan tangguh-tangguh. Sebab banyak kali dah jadi dah. Bila tangguh, dia terus tak jadi. Ya? Sebab apa? Syaitan punya kerja, dia memang suka tangguh-tangguhkan. Nanti dulu lah sekali, akhirnya lebuh orang pihak kata. Sebab tu kena segera bertindak. Lakukan sekarang, jangan tangguh-tangguh. Sebarkan kepada semua. Ya, buat tiap-tiap hari kalau boleh, kita boleh buat orang kata apa, wakaf setiap hari. Tak banyak.
Kalau tak boleh bagi sikit, bagi banyak, ya. Tak boleh bagi 1, bagi 10. Tak boleh bagi 10, itu baru namanya orang bertakwa, kan. Makin tamak dengan bersedekah, dan sebenarnya makin tamak dengan sedekah, makin banyak Allah bagi pada kita. Takkan miskin orang yang bersedekah, insya-Allah. Situlah nak nilainya kejayaan Ramadan tu, Ustaz. Betul. Takwa di situ Ya, di sebenarnya. situlah takwanya, insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang anda semua yang telah pun mendengar war-war daripada Ustaz Imam Muda Hassan ini, diteruskan kita berinfak, sebab itu adalah saham pahala kita yang takkan pernah putus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Hassan, jadi jurucakap Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Kota Ceras, dan kita doakan juga kepada Ustaz dipermudahkan urusan dan masjid yang akan dibina insya-Allah kompleks. Dan kepada anda juga yang sedang menonton, boleh screenshot, tengok di TV kita itu, boleh war-warkan kepada saudara mara kita, Ustaz, adik-beradik, kawan-kawan kita, supaya kalau kita tak mampu nak infak, orang lain boleh infak, kita ada saham juga sikit. Betul. Sebab kita mungkin tak ada habis, raya ni habis duit, Ustaz. Jadi bila tak ada duit, Allah tak ada duit pula. Jadi kita kena war-warkan juga supaya dapat juga pahala saham. Kita tak dapat nak berinfak, tapi orang lain boleh infak dengan asbab kita mewar-warkan itu, insya-Allah. Dan kita nak bertirahat seketika, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Mari kita bina rumah di Taman Syurga. Itulah ganjaran hebat yang dijanjikan oleh Allah buat mereka yang menderma untuk membina masjid. Ayo saudara-saudari, mari kita bina rumah-rumah di syurga buat semua ahli keluarga kita. Ayo bersama kita bantu realisasikan hasrat para penduduk sekitar Bandar Mahkota Ceras dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan masjid ini. Masjid Bandar Mahkota Ceras ini akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan yang bakal memberi manfaat kepada beribu umat Islam sekitar kawasan ini. Berinfaklah untuk bina masjid ini walaupun hanya RM10. Semoga Allah balas dengan ganjaran yang amat hebat buat saudara dan saudari sekalian. Berinfaklah ke jalan Allah sekarang